koleksi percubaan SPM untuk soalan trigonometri, dan saya akan tunjuk macam mana kita nak gunakan kalkulator Classwiz ni untuk selesaikan soalan trigonometri ni. Okey. 18 dalam rajah 11 P dan S adalah dua titik pada permukaan mengufuk. P dengan S. PQR ialah tiga titik yang berdekatan pada sebuah replika bangunan. Diberi sudut dongakan Q dari S. Okey. Tengok Q dari S. S kat sini, Q dari S maksudnya Q ni pandang daripada S ialah 38. Okey. Dan sudut dongakan A dari S. A dari S daripada S kat bawah ni ialah 55 darjah. Okey. Hitung jarak dalam sentimeter bagi QR. Kena tahulah bila sudut dongak ataupun sudut tunduk ni, sudut dia mesti dari paksi X lah. Kalau tengok daripada paksi X ni dia punya paksi X. Tak. Sudut tu kita kira daripada paksi X. 38 dengan 55 lah. Okey. Kita nak cari QR. QR dekat sini. Kalau nak cari QR, kena tahu PQ berapa. Kalau tengok, dengan sudut 38 ni boleh cari PQ. Dengan sudut 55 ni boleh cari PR. Dan kita tahu PR tolak dengan, dia nak QR kan, PR tolak dengan QP sama dengan QR. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Ni formula lah. Okay. T ni bertentangan, ni hypotenuse, dan S ialah bersebelahan. Kalau kita tengok, ni sudut kita. Bila sini bertentangan, sini ialah T. Yang bersebelahan dengan sini ialah S. Formula yang ada T dengan S ialah tangent. Kita tahu, tangent 38 sama dengan T bahagi S. T ialah QP. S ialah P ke S ialah 40. QP sama dengan 40 darab dengan tangent 38. So, nak guna kalkulator ni, 40. Kalau kita terus tangent, maksudnya 40 darab dengan tangent lah. 40 darab dengan tangent 38. Tutup balik dapat 31.251. Dengan 40 darab dengan tangent 38, 31.251 lah. 31.251. Kita dah ada QP. Sekarang nak cari PR. Kalau tengok, PR ni sama juga macam QP tadi. Maksudnya, ni 55 betul. PR ialah sudut bertentangan. Yang kita ada bersebelahan. Sama juga, guna formula tangent lah. Tangent 55 sama dengan T bahagi S. Bertentangan ialah PR. Bersebelahan ialah 40. PR sama dengan 40 darab dengan tangent 55. Tangent 55 ni, tekanlah tangent 55. Macam tu. Tapi sebab kita ni nak 40 darab dengan tangent 55, so nak darab macam ni pun boleh. Nak dekat depan pun boleh. Macam tadi saya buat 40 tangent 55 ataupun 40 darab dengan tangent 55 lah. 57.1 1259 ataupun 126. 57.126. Sekarang kita nak QR. QR sama dengan PR tolak QP. PR adalah 57.126 tolak dengan QP ialah 31.251. Jadi kita dapat 25.875 ataupun 25.88. Jadi jawapan dia C. 15. Dalam rajah 9, PS dan RT ialah sebuah bangunan
dan sebuah crane di hadapan Paradigm Mall. Jadi ni crane PS, dia punya bangunan ni lah RT di hadapan Paradigm Mall pada tanah mengufuk. Sudut dongakan, bila cakap dongak, mesti semua dongak atau tunduk mesti dari paksi X. So dia kata S dari Q. Mana Q? Okay, ni S, ni Q. Sambungkan S dari Q, dongak mesti daripada, dongak atau tunduk mesti dari paksi S ialah berapa? 60 darjah. Okey. Dan sudut tunduk Q dari T. Q dari T, mana Q? Okey. Q dengan T ni. Q dengan T. Bila kata sudut tunduk atau sudut ni mesti daripada paksi X. Dia kata dari T. T dekat sini. Dari paksi X ialah 35. Jadi sini ialah 35. Cari beza dalam meter antara PQ dan QR. Bila formula trigo ni, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Tak kisah nak guna formula mana-mana lah. Dia kata nak beza PQ dengan QR. Ni PQ yang kita nak. Kalau daripada sudut ni, P ni ialah bersebelahan ataupun serta S. Okay. QR, sudut kat sini 35. Okay, kita tahu 35 ni kalau kita buat sudut zigzag ni, 35 adalah dekat 35 sini. So kita tahu macam ni, 35 kat sini. Sudut kat sini pun sama, bersebelahan. Okay, 8 ni adalah bertentangan. Sini sudut T. Dan 14 pun ialah kawasan T. Dia nak beza antara PQ dengan QR. Kita boleh cari PQ. Kalau tengok sekarang ni, nak guna formula PQ, kita nak tengok PQ ialah S. T kita dah ada, sudut dah ada. Formula yang guna T dengan S ialah tangent. Kita tahu tangent 60 sama dengan T bahagi S. T ialah 14, S ialah PQ. Di mana PQ sama dengan, kita nak PQ tukar tempat, 14 bahagi dengan tangent 60. Kalkulator, 14 bahagi dengan tangent 60, kita dapat 8.0829 ataupun 8.083. 8.083. Ni baru PQ. Dia nak beza PQ dengan QR. QR pun sama. Sekarang ni tengok QR ni ialah S. Yang kita ada nilai ialah T dan kita ada sudut. T dengan S, formula yang ada T dengan S ialah tangent lah. Tangent 35 sama dengan T ialah 8, S ialah QR. QR sama dengan 8 bahagi tangent 35, kita dapat 8 bahagi dengan tangent 35, tutup balik, 11.425. 11.425. Kita dah ada QR, kita dah ada PQ, dia nak beza. Beza sama dengan, beza mestilah yang besar tolak yang kecil lah. Jadi beza dia yang ni lah, 11.425 tolak 8.083, kita dapat 11.425 tolak dengan 8.083 dapat 3.342 ataupun 3.34 lah. 15 jawapan dia. Ini jawapan dia B lah. Ni soalan kedua. 16. Rajah 8 ialah kabel Flying Fox. QS bagi menghantar barang dan tempat mendarat yang terdapat di antara dua blok bangunan. So QS, satu tempat mendarat, satu lagi tempat untuk hantar makanan. Pekerja bangunan telah menetapkan sudut tunduk
tempat mendarat dari puncak terminal penghantaran ialah 65. Dia kata dari puncak, nampak tak? Dari mana? Dari puncak, sudut tunduk dia pandang bawah. Maksudnya pandang bawah atas ke bawah. Kenapa saya tarik? Sebab sudut tunduk atau dongak mesti daripada paksi X lah ataupun paksi mengufuk lah. Sini ialah 65. Okey. Cari panjang minimum kabel menghubungkan puncak terminal penghantaran dengan tempat mendarat dalam meter. Okey, formula Trigo. Saya tak handsome, kalau saya handsome tentu tak single. Tak kisah nak guna formula mana, asalkan ingatlah formula ni boleh keluarkan benda ni lah. Okey. Kalau kita tak sambung ni, nampak bawah ni 35, sini pun mestilah sama 35. Yang betul-betul sebelah sudut ialah S. Yang dia nak tahu ialah panjang tali, di mana panjang tali ni ialah kawasan ni ataupun ini adalah hipotenus. Okey. Formula dia, tengok formula yang ada S dengan H. S dengan H ialah formula cos. Kita tahu cos 65 sama dengan S bahagi H. S ialah 35, H ialah H lah. H sama dengan 35 bahagi dengan cos 65 sama dengan 35 bahagi dengan cos 65 sama dengan 82.8. Jadi dia mesti 82.8 baru dia boleh sambung macam ni. Jawapan kita ialah C. Bagi siapa-siapa yang berminat nak beli kalkulator kelas Swiss ni, boleh buka dekat video tutorial kalkulator saya. Turun bawah, pergi dekat description ni, tekan show more. Boleh tengok ada dua link. Satu link untuk beli kalkulator, lagi satu link ni untuk playlist tutorial kalkulator kelas Swiss. So tutorial lain yang saya ajar guna kalkulator kelas Swiss, boleh tekan sini untuk playlist. Kalau nak beli, tekan yang ni untuk direct pergi ke Shopee official store. Okay, tekan link ni untuk pergi dekat Casio official store. Okay, dia akan keluar. Kalau tengok sekarang ni, Casio akan bagi hadiah percuma eksklusif face mask kalau kita beli kalkulator kelas Swiss. Kiranya every time kita beli kalkulator kelas Swiss ni dekat Casio official store, dia akan bagi kita hadiah percuma eksklusif. Tapi dia tukar-tukar ikut time. Macam ni, was stock last lah. So macam biasa beli dekat Casio ni, bila nak beli boleh add to cart dulu, bayar kemudian, ataupun terus buy now untuk beli kalkulator.